Didik TV KPM. Ini adalah berkenaan dengan reka bentuk sistem atau kaedah dalam reka ciptaan. Okey. Kalau tadi kita lihat, okey, murid-murid semua sudah buat satu sintesis berkenaan dengan reka bentuk mereka, reka cipta mereka, dan mereka hasilkan satu reka bentuk yang berfungsi. Okey. Dalam kertas tu kita anggap sudah berfungsi lah sebab para murid-murid semua sudah tahu akan fungsi mereka dan berkenaan dengan cara produk tu beroperasi. Jadi dalam reka bentuk sistem ini, okey, dalam reka bentuk sistem ini murid-murid akan menceritakan, okey, satu persatu, okey, dengan detailnya, dengan berserta dengan lakarannya, okey, bagaimana fungsi produk rekaan mereka. Okey, ini contohnya. Okey, yang pertama kita tengok ini adalah alat yang tadi. Okey, pengepit paku tadi. Gambaran pengepit paku tu kita buat. Okey, awal-awal kita dah buat gambaran pengepit paku tu. Kita buat gambaran. Ada pengepit paku dekat sini, ada pemegang, ada tempat simpan paku. Ini maksudnya secara gambaran awal, inilah produk yang murid-murid akan buat. Okey. Contohnya lah kat sini. Okey, tapi tadi murid-murid ada desain berbeza kan? Okey, ada rekaan mereka yang berbeza. Okey. Yang pertama kita tengok dekat sini. Okey. Pegang produk dengan betul. Para pelajar ataupun murid-murid mesti melihat bagaimana produk itu dipegang. Kita jangan buat rekaan kita tapi kita tak tahu bagaimana benda tu nak beroperasi, nak pegang dekat mana, nak angkat dekat mana, kan? Jadi produk tu kita kena lukis, okey, murid-murid kena lukis supaya dapat gambaran produk kita, produk rekaan kita tu dipegang macam mana. Contohnya macam gambar satu ni lah. Okey, tak perlulah kamu lukis, para murid-murid semua lukis satu badan. Kan, nak pegang satu produk tapi lukis seorang yang okey daripada kepala sampai kaki. Tak perlu macam tu. Just kita hanya fokus pada tangan sahaja. Okey. Tapi kalau alatan tersebut, produk tersebut memang kegunaan dia mungkin dia besar, saiz dia besar. Mungkin kita nak fokus dulu, mungkin bolehlah lukis satu fokus besar dengan gambaran manusia dekat tepi. Kita nak tengok sizing dia, okey. Kat situ baru orang faham, okey produk kita ni besar, okey produk kita ni kecil. Kalau macam ni, kita dah tahu produk ni guna dekat tangan sahaja, okey. Cara pegang yang betul. Okey. Yang kedua, kita ceritakan bagaimana operasi dia, fungsi operasi dia. Yang pertamanya, mestilah kita ambil paku tu kan, sebab alat dia tu untuk memaku. Okey. Ambil paku simpanan di belakang produk. Sebab dekat produk ni kita dah susun paku tu. Okey. Dan dekat sini kita ambil satu paku di belakang produk. Okey. Lukis saja bentuk macam ni. Okey, kalau kita tak nak lukis besar macam ni kan, nak lukis satu-satu semula mungkin ambil masa kan. Okey, just buat bulat macam ni. Ini tips dia. Okey, buat je bulat. Okey, kita hanya fokus pada tempat tertentu saja. Secara manual pun pelajar boleh buat macam tu. Buat je bulat dan fokus pada kawasan yang kita nak tunjuk saja. Okey, kita tak perlulah lukis balik satu. Yang ketiga pula nak lukis satu lagi. Memang akan ambil masa dan juga memenatkan pelajar lah. Okey, seterusnya yang ketiga. Letak paku pada pengepit dan tekan picu pada pemegang untuk mengunci paku. Okey. Maksudnya kat sini kita tunjukkan langkah pertama apa, langkah kedua apa dan langkah ketiga apa. Okey. Ambil saja paku, letak pada dia punya muncung dia tadi, pengepit tu, dan tekan picu. Okey, picu tu bermaksud yang kita nak kunci dia tu. Okey, di sini juga pelajar boleh buat mungkin dari segi fungsi, kita dah tunjukkan fungsi. Mungkin juga dari segi sistem. Di sini mungkin ada pelajar yang kreatif, dia nak tunjukkan. Ditarik kat sini, okey, apa sistem yang digunakan? Diceritakan pasal sistem. Barulah kena dengan reka bentuk sistem dengan kaedah. Okey. Tapi kalau tak ada sistem, dia kata saya gunakan kaedah contohnya pemanasan, okey, kaedah
penjemuran ke apa kan, apa saja kaedah tak ada masalah walaupun tak ada sistem. Asalkan ada kaedah yang bertepatan dengan fungsi dia, tak ada masalah. Okey, boleh ceritakan. Okey. Lepas tu seterusnya yang keempat. Ketuk paku menggunakan tukul, paku akan masuk menegak mengikut alur lubang pengepit. Jadi pengepit tu digunakan untuk pegang paku dan dia tukul supaya paku tu masuk dengan elok. Jadi apa penyelesaian masalah dekat sini? Tangan kita dah tak kena dah paku tadi. Jadi kita balik pada apa kita bincang tadi, tangan luka kena paku kan. Dekat sini sudah menyelesaikan masalah. Okey, di sini penyelesaian masalah dah nampak. Okey. Mungkin dekat sini ada sistem lain pula, ada sistem tuas ke? Boleh ceritakan. Okey, tuas kelas ke berapa? Ceritakan, tak ada masalah. Okey, masukkan. Dan seterusnya, setelah paku separuh terbenam, tekan picu untuk melepaskan paku dan ketuk paku sehingga selesai. Maksudnya, bila dah paku tu masuk semua, lepas saja dia akan terbuka, kita selesaikan proses tu seterusnya. Okey? Jadi, dalam gambaran yang kita buat ni mesti satu persatu. Di sinilah biasanya murid-murid gagal untuk dapat markah yang penuh. Okey? Kenapa, cikgu? Sebab nak menghasilkan step by step ataupun satu persatu ni mungkin mengambil masa ataupun tak sampai tahap mereka. Tapi cikgu-cikgu reka cipta biasanya memang bagi galakan pada murid-murid untuk selesaikan ini. Sebab dalam 3.0 ni dia membawa markah yang paling tinggi dalam folio. Markah dia paling tinggi dalam folio. Jadi murid-murid boleh sampai pada tahap ini, mereka akan dapat full mark untuk 3 markah untuk aspek 3.0 ni. Jadi memang kita tekankan supaya sampai sini. Sampai sini. Cikgu, Tapi kenapa ada lakaran yang ada dalam bulatan, ada yang tak ada bulatan, cikgu? Yang dalam bulatan ni saya nak fokuskan pada tempat tertentu saja. Okey? Tempat tertentu saja. Kalau kita tak buat bulatan ni, mungkin kita nampak macam lukisan ni kenapa dilukis paruh. Jadi bulatan ni nampak ni macam kita fokus. Kita fokus pada sesuatu tempat ini. Okey, kita fokus satu persatu. Okey? Jadi kita boleh nampak bagaimana ianya berfungsi. Ada sistem, ada kaedah, ada fungsi operasi dia. Bagus, cantik. Dapat markah penuh. Okey, untuk kertas 2 ni. Untuk markah inilah aspek 3.0 lah. Aspek 3.0. Aspek 3.0. Sebab dia markah paling tinggi kat sini. Okey, kalau rugilah kita tak dapat. Sebab benda ni kita buat sendiri kan. Kalau silap, cikgu boleh betulkan, pelajar boleh betulkan lagi kan. Jadi tak ada masalah. Okey, boleh betulkan. Kita buat sampai kita dapat markah penuh dekat sini. Okey? Baiklah, cikgu. Tapi dalam sini, dalam slide cikgu ni, terdapat 5 langkah. Sekiranya murid hendak melakar 6 atau 7, boleh ke, cikgu? Boleh. Dia bergantung kepada fungsi masing-masing. Fungsi produk masing-masing. Yang penting dia ada input, proses, output. Dalam proses tu, dia akan ada beberapa step ataupun langkah-langkah tertentu. Jadi mungkin dia akan, of course, akan jadi lebih kepada 3. Lebih daripada 3 lah. Lebih daripada 3 lah kan. Input, proses, output, itu dah 3 kan. Jadi dalam proses tu mungkin ada lagi beberapa nak kembangkan idea nak murid-murid. Kembangkan idea. Jadi seterusnya saya nak bagi tips sedikit. Bagaimana kamu nak menghasilkan lakaran ni. Okey, dalam kita menghasilkan lakaran ni, kita jangan takut dengan pensel. Jangan takut dengan pensel dengan tu murid-murid. Jangan takut dengan pensel. Kita jangan takut nak melakar. Biasanya bila pelajar ni bila dia melakar, dia akan ada pemadam. Dia akan padam, dia lakar, dia padam. Samalah dengan murid-murid saya pun. Okey. Padam, lepas tu lakar balik. Lepas tu last kali tak siap. Jangan takut. Setiap kesilapan, setiap idea yang ada, kembangkan. Buat anak panah lain, kembangkan. Ada idea lain, kembangkan lagi. Jadi itu cara untuk kita dapatkan idea yang banyak. Okay? Kita jangan start pada satu idea, dekat situ juga kita nak tambah, dekat situ juga kita nak perbetulkan, kita nak padam, jangan. Ada kesilapan, okey, idea dia sebenarnya macam ni, kembangkan tempat lain. Gunakan kertas tu sebanyak mungkin, tak ada masalah. Okey. Jangan takut gunakan pensel. Jangan takut gunakan pensel. Mungkin murid-murid di Google Meet boleh tunjuk sekali lagi lakaran anda di kamera. Tunjuk lakaran tadi. Yang ini guna pen, cikgu?
Ini macam tadi, dia akan gunakan pensel, Ya. lepas tu dia akan gunakan pen. Okey, guna pensel tu lakaran Asas tu Asas guna pensel dulu. dulu. Lepas tu dah confirm lakaran tu, dia akan gunakan pen. Okey, Jadi baiklah. diorang ni dah expert dah ni. Dah expert dah ni. Dah berani dah. Okey, murid-murid cemerlang ni. Okey. Didik TV KPM